Yang Berhormat Bagan. Terima kasih Puan Yang Pertua. Puan Yang Pertua, terlebih dahulu saya ingin ucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan atas pembentangan Belanjawan 2023 Malaysia Madani yang telah pun berjaya merakyatkan ekonomi negara, a people's budget. Belanjawan ulung kerajaan perpaduan memang untuk semua rakyat tanpa kira kaum, agama, demografi atau geografi. Ini adalah belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia sebanyak RM388.1 bilion dan perbelanjaan pembangunan terbesar sebanyak RM99 bilion. Ia merupakan perancangan yang inklusif dan menjaga sektor-sektor utama bagi memastikan Malaysia di atas landasan yang baik dalam membina negara yang kita cintai ini. Yang penting ialah keprihatinan kepada golongan yang paling memerlukannya, termasuk golongan perniagaan PKS, perniagaan perindustrian kecil dan sederhana dan juga penjaja. Tambahan pula, negeri pembangkang juga diberikan pertimbangan dan peruntukan, termasuk negeri Perlis yang baru jatuh di bawah tangan pembangkang. Adalah diharapkan perhatian yang lebih boleh juga diberikan kepada negeri yang senantiasa setia dalam menyokong perjuangan Yang Amat Berhormat Tambun selama lebih 2 dekad ini seperti negeri asal beliau, iaitu negeri Pulau Pinang. Pada pandangan saya, belanjawan tersebut berjaya mencapai keseimbangan antara perbelanjaan dan pendapatan kerajaan serta memastikan kesejahteraan semua rakyat Malaysia dengan defisit fiskal dikurangkan kepada 5% KDNK berbanding dengan 5.6% pada tahun lepas. Belanjawan 2023 akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang diunjurkan sebanyak 4.5%, inflasi yang kekal sebanyak 3.3% dan kadar pengangguran sebanyak 3.3% sambil memastikan pembahagian kekayaan negara untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukannya. Akhirnya, Akta Tanggungjawab Fiskal yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan akan dibentangkan pada tahun ini selepas diabaikan oleh kerajaan lepas. Ia akan membantu menyekat ketirisan dan membendung amalan rasuah dan penyalahgunaan kuasa seperti yang berlaku dalam skandal Jana Wibawa yang membabikan 56 projek rundingan terus termasuk ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu sebanyak 6.3 bilion ringgit. Kita tunggu penjelasan daripada mantan Perdana Menteri Yang Berhormat Pagok tentang skandal ini. Bilakah beliau akan mengambil tindakan saman terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti mana yang diwawakan? Beranikah beliau mencontohi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengambil tindakan berani terhadap pihak yang memfitnah beliau sehingga pemimpin PAS yang kuat fitnah menjilat balik apa yang meludah ke langit, mukanya juga yang basah. Sebagai wakil rakyat Bagan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan atas peruntukan yang diberikan bagi projek menaik tarafkan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang serta pemberian RM50 juta untuk memelihara tapak warisan UNESCO Georgetown. Kedua-dua peruntukan ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan tidak meminggirkan Pulau Pinang seperti kerajaan dulu. Pengumuman ini adalah amat menggembirakan rakyat Pulau Pinang dan memberikan harapan baru kepada kami yang sebelum ini telah dianaktirikan oleh kerajaan pusat. Amat menyakitkan hati rakyat negeri Pulau Pinang yang selama ini menyumbangkan cukai dan sebagainya kepada kerajaan persekutuan sebanyak RM7 bilion setiap tahun tidak pun
mendapat balik 20% pun daripada sumbangan mereka. Selain itu, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan kerana menjadikan pencapaian Pulau Pinang sebagai rujukan dalam pembentangan Belanjawan 2023, iaitu Wakaf Siti Aisyah dan Wakaf Simpang 6 dalam merancang membangunkan ekonomi dan sumber kewangan Islam negara, dan juga Penang Skills Development Center dalam memperkasakan pendidikan TVET negara. Kami dari Pulau Pinang mengalu-alukan langkah kerajaan persekutuan ini yang mengambil inisiatif Pulau Pinang sebagai contoh rujukan untuk dilaksanakan ke seluruh Malaysia. Berazam untuk berkongsi pengalaman kami dengan negeri-negeri lain seperti seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati hasil daripada pentadbiran yang cekap, accountable dan telus. Walau bagaimanapun, saya ingin menarik perhatian terhadap beberapa perkara di negeri Pulau Pinang yang perlu diberikan pertimbangan dalam Belanjawan 2023, khususnya mengatasi kesesakan lalu lintas dengan mengembalikan jaminan pinjaman bank sebanyak 10 bilion ringgit untuk pembinaan RRT yang diberikan semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan tetapi dibatalkan kemudian oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Pertama sekali juga ialah perlunya perkhidmatan feri Pulau Pinang yang ikonik melebihi 100 tahun dikembalikan. Seperti yang kita sedia maklum, perkhidmatan feri Pulau Pinang merupakan ikon budaya dan sejarah negeri Pulau Pinang yang telah menjadi satu tarikan pelancongan yang popular bukan sahaja di negeri Pulau Pinang tetapi di seluruh negara. Malah, feri ikonik yang berwarisan juga dikekalkan di Hong Kong dan Kanada. Oleh itu, rakyat Pulau Pinang dan Malaysia yang mempunyai nostalgia menggunakan feri ikonik ini mahu ia dipulihkan demi mengekalkan warisan dan untuk generasi muda mengenali sejarah negeri Pulau Pinang. Kedua, selain daripada tapak warisan sedunia Georgetown, kawasan Bukit Bendera juga merupakan tapak yang diiktirafkan oleh UNESCO sebagai tapak Reserve Biosphera yang merupakan hutan hujan selama 140 juta tahun. Tapak Reserve Biosphera Bukit Bendera mempunyai keluasan 12,481 hektar dengan membabitkan kawasan sekitar Bukit Bendera termasuk Taman Negara Pulau Pinang, Taman Botani Pulau Pinang, 6 hutan simpanan kekal serta 2 empangan air. Kerajaan Negeri Pulau Pinang melalui Penang Hill Corporation ataupun Perbadanan Bukit Bendera sedang dalam proses membina kereta kabel mesra alam sebagai pengangkutan awam alternatif kepada kereta api funicular yang sedia ada dan seterusnya untuk meningkatkan lagi tarikan Bukit Bendera. Sudah pasti banyak lagi yang boleh dilakukan di Reserve Biosphera UNESCO Bukit Bendera sekiranya mendapat bantuan dan peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Sebagai contoh, Kerajaan Persekutuan boleh membantu membiayai projek kereta kabel serta meningkatkan kemudahan-kemudahan sekitar kawasan tapak reserve supaya tempat tersebut mesra pengunjung, mewujudkan peluang komersial dan pekerjaan dalam sektor eko-pelancongan dan membantu penyelidik untuk menjalankan kajian kelestarian alam. Ketiga, seperti yang dinyatakan dalam pembentangan Belanjawan 2023, Penang Skills Development Center dengan kerjasama Kerajaan Pulau Pinang dan pemain industri E&E, Electrical dan Elektronik, telah berjaya menyediakan tenaga kerja yang relevan dalam sektor berkenaan. Oleh sebab itu, Kerajaan Persekutuan harus mengembangkan lagi gerak kerja PSDC dengan memperuntukkan bantuan kewangan dan sokongan daripada institusi pendidikan tinggi bagi mewujudkan satu ekosistem R&D, Research and Development yang terunggul di PSDC seperti
MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika Syarikat. Inisiatif ini bukan sahaja akan meningkatkan kemahiran tenaga kerja mengikut keperluan industri, tetapi juga akan membangunkan ekosistem penyelidikan industri yang bertaraf antarabangsa dan mewujudkan golongan pekerja yang berteraskan kepakaran industri yang terkemuka. Keempat, Pulau Pinang amat memerlukan sistem pengangkutan rel LRT dan lebuh raya yang baru bagi mengatasi kesesakan trafik. Kesesakan trafik hanya akan menjadi semakin teruk sekiranya tiada bantuan daripada kerajaan pusat, dan ini akan menjejaskan kelangsungan kegiatan ekonomi dan kehidupan rakyat serta pelabur di Pulau Pinang. Justru Kerajaan Persekutuan perlu menyokong dan memperuntukkan bantuan kewangan untuk pembinaan LRT dan lebuh raya baru di bahagian pulau dan seberang perai, terutamanya di kawasan Batu Kawan. Infrastruktur yang kritikal ini bukan hanya dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di Pulau Pinang, tetapi juga akan memanfaatkan rakyat di Kedah dan Perak yang berulang alik ke Pulau Pinang setiap hari. Dengan adanya infrastruktur ini, ekonomi dan kebolehdiaman di ketiga negeri ini yang penting dalam wilayah ekonomi koridor utara akan dapat ditingkatkan. Kelima, Belanjawan 2023 menyatakan bahawa kerajaan akan membina struktur baru hakisan pantai di Perlis dan Kedah selain menjalankan projek tebatan air, projek tebatan banjir. Saya ingin meminta Kerajaan Persekutuan mengambil berat juga tentang hakisan pantai di kawasan pelancongan utama di Batu Feringgi yang semakin teruk dan projek tebatan banjir di kawasan pulau dan seberang perai. Yang berhormat Puan Yang di-Pertua, sekali lagi saya ingin merakamkan tahniah dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan dan pasukan beliau yang dibantu oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan yang baru, Dato' Johan Mahmud Merican, yang bertunggus lumus menyediakan Belanjawan 2023 ini. Bahagian kulit minta laluan. Saya habis air ini, saya bagi. Tahniah juga kepada Dato' Johan atas lantikan beliau sebagai KSP yang baru. Sebagai seorang graduan daripada University of Cambridge, First Class Honours. Sekurang-kurangnya kita yang paling bijak dan cerdik balik untuk memberikan perkhidmatan kepada negara demi meningkatkan kewibawaan negara kita. Sila. Terima kasih Bagan. Saya ucapkan tahniah kepada Bagan kerana banyak membawa isu-isu pembangunan di Pulau Pinang. Cuma saya nak minta sikit pencerahan, iaitu tentang terowong bawah laut yang dicadangkan di Pulau Pinang tu. Apakah status terowong bawah laut tu, adakah masih diteruskan ataupun dihentikan tentang perancangan terowong tu? Terima kasih Bagan. Terima kasih Yang Berhormat. Projek ini masih berjalan di bawah naungan Kerajaan Negeri dan perkara ini diuruskan oleh pihak Kerajaan Negeri. Dengan rendah diri saya ingin menyeru sekali lagi. Keluar. Bagan boleh sila. bagi. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Saya nak tanya sama ada Bagan setuju tak, kerana kita lihat sekarang infrastruktur berangkutan awam negara kita seolah-olahnya memberi tumpuan kepada Lembah Kelang sahaja, iaitu banyak bandar di luar sana, iaitu selain daripada Lembah Kelang seperti Johor Bahru, Pulau Pinang yang sebenarnya ada populasi yang tinggi tidak mempunyai berangkutan awam yang secukupnya. Iaitu ini sebab bahawa Pulau Pinang sebenarnya perlu satu sistem berangkutan awam berasas real dan juga berangkutan awam lain supaya penduduk-penduduk setempat boleh enjoy lah, menikmati
kemudahan asas yang secukupi dengan kos sara hidup yang lebih rendah daripada membeli kereta persendirian. Jadi saya rasa ni adalah poin yang penting dan saya harap bukan sahaja pihak kerajaan tetapi juga pihak pembangkang boleh bangkitkan isu pengangkutan awam ni supaya bukan sahaja bandar-bandar ataupun township terletak di Lembah Kelang tetapi juga kawasan lain khasiat ibu kota negeri masing-masing dan juga bandar sekunder boleh ada pengangkutan awam yang cukup untuk penduduk-penduduk setempat dan bukan sahaja memberi fokus kepada Lembah Kelang sahaja. Itu yang sangat penting dan yang paling penting sekali berbanding dengan kos yang kita belanja setiap tahun untuk membina infrastruktur yang mahal seperti jambatan bertingkat atau highway kerana kenderaan persendirian kita semakin banyak kerana semua orang beli kereta sendiri dan akhirnya kesesakan lalu lintas lagi. Berbanding dengan kos yang kita belanja di sini dengan kos yang kita melabur untuk berangkutan awam. Selain daripada LRT, MRT lah, membeli lebih banyak bas. Memang tidak seimbang. Itu kalau negara kita boleh melabur lebih banyak lagi kat dalam pengangkutan awam. Bukan sahaja di Lembah Kelang tetapi di seluruh negara. Saya percaya bahawa kehidupan rakyat kita akan lebih selesa dan kos sara hidup mereka juga akan diturunkan. Setuju ke tak, Bagan? Pasir Salak. Terima kasih Yang Berhormat Keluar. Boleh. Saya memang bersetuju Boleh dengan saya celah? cadangan beliau. Nanti saya habis dulu. Saya memang bersetuju dengan beliau bahawa kita perlu menambah baik pengangkutan awam, tapi yang paling penting ialah penggunaannya. Dan di sini saya memang nak ucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan. Kerana beliau sebagai menteri rela menggunakan pengangkutan awam untuk menggalakkan lebih ramai orang awam menggunakannya. Dan itulah bukan dari segi kerja di pihak kementerian tapi juga dari segi aplikasinya. Mungkin itu sebab beliau mendapat rating yang paling baik di kalangan rakyat Malaysia sebagai menteri yang mempunyai prestasi yang paling cemerlang sekali. Dan kita harap bahawa projek high speed rail di antara Kuala Lumpur dan Singapura yang dibatalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Yang Berhormat Paguh boleh dipulihkan semula. Seperti mana yang dibertandakan oleh pihak Kerajaan Perpaduan. Kerana kalau projek ini dapat dilangsungkan dan diteruskan juga ke utara, iaitu baik di Pulau Pinang ataupun ke Alor Setar dan sambung juga ke Kluang, jangan lupa sambung ke Kluang. Saya percaya ia akan membantu bukan sahaja pembangunan tapi mengurangkan kesesakan trafik di Semenanjung Malaysia. So, saya ingin menyuruh Menteri Kewangan memberikan perhatian kepada 5 perkara, 5 pembangunan utama yang saya gariskan tadi supaya Pulau Pinang akan terus dapat dibangunkan dan sekaligus memanfaatkan seluruh wilayah ekonomi koridor utara. Kerana apabila Pulau Pinang dapat membangun dengan pesat, bukan sahaja Pulau Pinang akan mendapat manfaat, limpahannya akan terus juga dapat dirasai oleh negeri Kedah, negeri Perlis dan bahagian utara negeri Perak. Yang Berhormat Puan Yang Dipertua, minggu lepas Petronas telah menolak cadangan untuk menyenaraikan tawaran awam permulaan atau IPO dengan cadangan mengapungkan 20% saham Petronas kepada pihak swasta. Kononnya untuk mengumpul dana sebanyak 300 bilion ringgit bagi pihak Kerajaan Persekutuan. 300 bilion ringgit ini kononnya boleh membantu mengurangkan hutang negara sebanyak 1.5 trilion ringgit, di mana 46 bilion ringgit setahun diperlukan semata-mata untuk bayaran faedah, serta meningkatkan pendapatan Petronas sebanyak 60 bilion ringgit setiap tahun, selain menambah baik ketulusan, accountability
demi memastikan sumber kewangan atau kekayaan tidak diselewengkan. Sebenarnya Petronas adalah khazanah negara yang harus dimiliki oleh rakyat Malaysia secara langsung. Sebarang pengapungan saham harus diberikan balik kepada rakyat, khususnya negeri-negeri pengeluar minyak, supaya kuasa milikan tetap berada di tangan rakyat Malaysia. Menggunakan Petronas untuk melangsaikan hutang kerajaan persekutuan sebenarnya mengalihkan kebertanggungjawapan mereka yang membuat pinjaman. Oleh itu, kerajaan persekutuan harus membereskan hutang yang dipinjamkan sendiri, bukannya bergantung kepada Petronas untuk berbuat demikian. Sama ada IPO dengan pengapungan 20% saham Petronas akan mengumpulkan dana sebanyak 300 bilion ringgit atau membolehkan Petronas menambahkan pendapatan sebanyak 60 bilion ringgit setahun dipertikaikan, memandangkan IPO serupa untuk Aramco oleh Saudi Arabia atau Arab Saudi nampaknya kurang berjaya. Yang penting ialah Petronas mesti terus dimiliki oleh rakyat Malaysia. Bagan. Sememangnya sebarang usaha. Terima kasih, Bagan. Adakah Bagan bersetuju bahawa sepanjang 5 tahun yang lepas ini, bahawa kerajaan kita sangat bergantung kepada pendapatan Petronas? Sudah tentu apabila kita membuat pengapungan ini, dia akan menjejaskan pendapatan kerajaan untuk jangka masa panjang. Untuk pengetahuan Bagan, pada 5 tahun yang lepas, kita telah mendapat faedah sebagai sebuah kerajaan daripada dividen, pita tax, royalties sebanyak hampir 60 bilion tiap-tiap tahun for the last 5 years on average. Ada tahun yang kita dapat 80, ada tahun yang kita dapat 50, on average 60. Sudah tentu apabila kita buat pengapungan Petronas ini, kita sudah tidak lagi boleh menguasai Petronas kerana dia merupakan public di luar sana dan melibatkan pemegang-pemegang saham di luar negara kita. Apa pendapat Bagan? Ya, itulah sebabnya saya sebut tadi, kita kena berhati-hati. Kerana Petronas harus dimiliki 100% oleh rakyat Malaysia. Sekiranya kita kehilangan kuasa milikan, ia akan menjejaskan bukan sahaja satu reserve strategik negara, tetapi yang lebih penting lagi ialah satu khazanah yang saya rasa tidak boleh diganti dengan sumber-sumber lain. So saya memang bersetuju dengan Yang Berhormat daripada Tituan Wangsa tentang perkara ini, bahawa kita harus berhati-hati. Sememangnya sebarang usaha untuk menambah baik ketulusan dan accountability dialu-alukan, tetapi prinsip utama ini serta kuasa milikan rakyat boleh dipertahankan dengan cadangan alternatif menerusi penubuhan satu sovereign wealth fund seperti yang dilakukan oleh negara Norway. Petronas sebagai sebuah syarikat minyak dan gas nasional adalah satu entiti utama dalam ekonomi Malaysia. Jumlah keuntungan bersih yang diperolehi oleh Petronas dari tahun 2017 hingga 2021 melebihi 168 bilion ringgit. Keuntungan bersih pada tahun 2022 adalah dijangka mencecah 80 hingga 100 bilion ringgit. Petronas pula dijangka menyumbangkan sampai 59 bilion ringgit dalam bentuk dividen kepada kerajaan persekutuan pada tahun lepas. Oleh itu, penting bagi kerajaan untuk menguruskan kekayaan daripada hasil Petronas ini dengan bijak dan berkesan. Salah satu kaedah yang baik untuk melakukannya adalah dengan mencontohi model dana pensyen kerajaan Norway ataupun Government Pension Fund Global Norway. Pada asalnya, dana ini dikenali sebagai Petroleum Fund of Norway. Tujuannya menyimpan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas Norway yang semakin meningkat pada ketika itu. Dana ini terus membesar dengan penambahan pendapatan melalui pelaburan dalam lebih 9,000 syarikat di 70 buah negara dengan pelbagai aset global seperti saham, bond, hartanah dan infrastruktur.
Dana amanah tersebut adalah dana pencen yang dimiliki oleh kerajaan Norway dan diuruskan oleh Norges Bank Investment Management. Dana amanah ini merupakan dana pencen terbesar di dunia dengan nilai aset melebihi 1 triliun US dollar. Malaysia ada utang 1.5 triliun ringgit, tapi pension fund Norway ada aset 1 triliun US dollar. Tujuan utama dana ini adalah untuk membantu kerajaan Norway memastikan semua rakyat Norway akan mendapat manfaat daripada dana pension tersebut. Pada pandangan saya, model ini sangat relevan untuk Petronas kerana ia mempunyai banyak persamaan dengan syarikat ini. Seperti Petronas, dana tersebut juga merupakan entiti kerajaan yang mempunyai mandat jangka panjang dalam menguruskan kekayaannya daripada sektor minyak dan gas. Puan Yang di-Pertua, baru-baru ini Dewan telah dimaklumkan bahawa jumlah median simpanan KWSP, ahli-ahli KWSP telah berkurang sebanyak 50% daripada RM16,600 sebelum pandemik COVID pada tahun 2019 kepada RM8,100 pada tahun 2022. Akibat daripada 4 pengeluaran wang KWSP oleh ahli-ahlinya sebanyak RM145 bilion. Ini adalah suatu perkara yang serius kerana kehidupan persaraan rakyat akan terancam disebabkan kekurangan jaminan wang persaraan. Oleh sebab itu, kita memerlukan satu perancangan jangka panjang yang beroperasi selari dengan KWSP bagi memastikan wang persaraan semua rakyat mencukupi. Sungguh pun kerajaan berniat baik dengan memberikan RM500 seorang kepada 2 juta pencarum B40 sebanyak RM1 bilion. Ia masih jauh daripada simpanan RM240,000 yang disasarkan kepada setiap pencarum selepas mereka bersara. Justru saya menyaran supaya kerajaan mempelajari bagaimana model dana pencen negara Norway beroperasi dan bagaimana ia menguruskan kekayaan hasil bumi negara dengan berkesan supaya kesejahteraan persaraan semua rakyat terjamin. Sekiranya kebanyakan keuntungan Petronas dikunci sedemikian dalam amanah Norway seperti yang diamalkan di Norway, rakyat Malaysia berkemungkinan akan memiliki aset bernilai sebanyak 1 triliun US dollar secara langsung menjaminkan masa depan berpencen mereka. Puan Yang di-Pertua, saya ingin menekankan bahawa mencontohi model Norway dapat memberikan banyak manfaat dalam menguruskan kekayaan Petronas dengan bijak dan berkesan agar tidak melepaskan peluang ini. Seterusnya, dapat melindungi kepentingan rakyat dalam jangka masa panjang dan melestarikan kekayaan negara. Puan Yang di-Pertua, menjurus kepada sektor pendidikan. Sektor pendidikan diberikan peruntukan tertinggi sebanyak RM55.2 bilion. Dan saya menyambut baik ketetapan baru Kerajaan Persekutuan agar had atau limit sebut harga perolehan kerja dan perolehan secara cabut undi telah dinaikkan sebanyak 100% masing-masing kepada RM1 juta dan RM200,000 memandangkan kos bahan binaan sudah pun naik melambung tinggi. Ini untuk sekolah-sekolah dan juga klinik-klinik kesihatan. Saya ingin mencadangkan bahawa kerajaan memberikan kelonggaran membenarkan grant secara langsung kepada PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, sekolah-sekolah ataupun lembaga pengarah sekolah untuk menjalankan projek sendiri sama ada membeli bekalan ataupun menjalankan nilai kerja kecil sehingga RM100,000. Decentralisasi atau decentralization sedemikian membolehkan mutu kerja yang baik dengan harga yang lebih munasabah dalam tempoh masa kerja yang pendek. Saya nak minta pihak perbendaharaan meneliti mengapa projek yang dijalankan oleh lembaga pengarah sekolah
lembaga pengarah sekolah atau PIBG boleh murah sampai 50% daripada kos kerja oleh kerajaan. Contohnya, di Butterworth ada sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina, Li Hua, di Butterworth. Diluluskan peruntukan sebanyak RM300,000 yang dipohon untuk membina sebuah gelangan bola keranjang berbumbung. Akan tetapi, pihak berkenaan daripada kerajaan enggan mengeluarkan tender kerana apabila mereka menilai kos tawaran tender, mereka sebut sekurang-kurangnya mesti RM750,000. Dan tidak mungkin kerja boleh dihabiskan dengan hanya RM300,000. Oleh itu, wang tunai RM300,000 diberikan terus kepada lembaga pengarah sekolah SJKC Li Hua untuk menjalankan kerja sendiri. Akhirnya, lembaga pengarah sekolah SJKC Li Hua berjaya menyiapkan kerja dengan harga RM389,000, iaitu separuh daripada anggaran RM750,000 oleh pihak kerajaan. Sila Yang Berhormat Indra. Terima kasih Bagan. Saya ada pengalaman yang sama semasa saya jadi ahli Parlimen Temeloh. Cuma kalau nak sambung sikit, ada waktunya vote turun ke sekolah terlalu lambat. Waktu cuti sekolah, biasanya sekolah nak buat penyelenggaraan dan sebagainya, tapi vote sampai bulan 3, bulan 4. Dan sekolah selalunya masalah-masalah perabot yang timbul itu, dia cari wakil rakyat lah untuk bantu mereka. Mungkin juga Yang Berhormat boleh cadangkan supaya dipercepatkan sikit vote itu turun ke sekolah. Bagan, Saya memang boleh setuju. saya sambung sikit? Saya Tanjung memang Karang, setuju. Bagan. Tanjung Karang. Tanjung Karang, kanan. Saya sambung kemudian. Saya memang bersetuju dengan cadangan daripada Yang Berhormat kerana ini saya rasa masalah sistem di seluruh negara. Mungkin Yang Berhormat Putrajaya lebih tahu tentang masalah sedemikian, tapi malangnya tidak dapat diatasi. Dan kita harap kerajaan baru dapat menguruskan perkara ini. Tapi masalah sekarang yang seperti yang saya sebut tadi, ialah mengapa anggaran kerajaan begitu tinggi berbanding dengan kerja yang dijalankan oleh pihak swasta. Ini bukan sahaja sekolah jenis kebangsaan Cina. Sekolah rendah kebangsaan pun serupa. Tak ada lembaga pengarah sekolah, saya bagi terus kepada PIBG. Dan bila PIBG jalankan kerja, dia jalankan dengan cepat sekali. Mereka orang biasa, dia ibu bapa kepada murid-murid sekolah rendah. Tapi mereka boleh cari kontraktor, boleh buat kerja dengan baik, pastikan dia buat dengan cepat dan value for money dengan izin. So itulah saya rasa harus dipertimbangkan. Supaya apabila nak jalankan projek kecil sampai RM100,000, bagi terus kepada PIBG atau bagi terus kepada lembaga pengarah sekolah. Kerja lebih bermutu, lebih cepat dan saya rasa lebih memuaskan kepada pengguna-pengguna, iaitu murid-murid sekolah. Tanjung Karang. Yang di-Pertua, terima kasih Bagan kerana bagi laluan kepada saya untuk mencelah. Berhubung dengan suntikan RM1 bilion ke dalam akaun KWSP pencarum-pencarum, saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani. Tapi setuju ke Bagan kalau saya katakan, rakyat, bukan ini yang rakyat mahu. Rakyat tidak memohon RM500 dimasukkan ke dalam akaun mereka. Rakyat sekarang amat terdesak. Rakyat susah. Rakyat mahukan sedikit wang yang boleh dikeluarkan secara bersasar. Kalaulah 500 ini masuk ke dalam akaun, mereka tidak boleh menggunakannya dan tidak akan berfaedah dalam keadaan yang amat susah sekarang. Ini hanya boleh digunakan 20-30 tahun nanti. Kalaupun 500 ini dibagikan sekarang, saya percaya membantu rakyat. Terima kasih. Lepas kerana tadi yang sebut tentang penarikan wang daripada Federal SP, tapi tak apa. Tentu saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Tanjung Karang dan saya pun telah dapat maklum balas serupa. Perkara ini kita akan bincang
saya rasa akan sampaikan maklum balas sedemikian kepada pihak kerajaan. Balik kepada tajuk yang saya sebut tadi. Sekiranya penjimatan bukan separuh, tetapi 1/3 harga kontrak, 1/3 daripada harga kontrak dapat kita jimatkan. Besarnya penjimatan secara keseluruhan. Dan penjimatan yang kita boleh janakan menerusi penilaian semula sistem perolehan yang sedia ada. Tolong bayangkan betapa besarnya. Tengok kita punya perbelanjaan pembangunan. 99 bilion ringgit telah diperuntukkan. Kalau kita boleh jimatkan 1/3 daripada jumlah ini, seperti mana yang dijimatkan oleh Sekolah Kebangsaan Sungai Puyu, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rendah Kebangsaan Bagan Jemaah, Sekolah Rendah Kebangsaan Bagan, Mak Mandin. boleh bagi laluan sikit Bagan. Nanti saya habis ini dulu. Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Puyu. Tolong bayangkan, kalau mereka boleh jimatkan 1/3 daripada kos asal kontrak ini untuk sekolah jenis kebangsaan Cina, Lihua, separuh, hampir separuh. Tapi kita hanya sebut 1/3 saja. Besarnya penjimatan kepada negara, di mana penjimatannya boleh disalurkan bagi projek pembangunan lain. Semoga peruntukan 55.2 bilion ringgit ini juga membolehkan sekolah-sekolah menjalankan perbaikan semula atau menggantikan kelengkapan yang rosak dengan lebih cepat. Contohnya, nak minta wang untuk menggantikan sebuah penghawa dingin sejak setahun pun tak sampai. Mengapa perbelanjaan kecil-kecil ini tidak boleh diberikan dengan cepat kepada sekolah-sekolah dan kawasan Parlimen Bagan bila peruntukan begitu besar, berpuluhan bilion telah diberikan kepada Kementerian Pendidikan? Kurang pasu kan? Ya. Bagan, subjek ni amat interesting sekali. Saya amat bersetuju apa yang disebutkan oleh Bagan. Sebab pengalaman saya sebagai wakil rakyat 3 penggal masuk 4 penggal. Di 4 penggal ni tak dapat apa lagi lah. Yang lain tu sebagai adun. Saya membuat perhatian yang serupa. Dan saya rasa apa yang disyorkan ini boleh kita panjangkan, extend kepada projek-projek yang lain, bukan sahaja di sekolah, Bagan. Projek baik jalan, projek baik longkang, projek baik pulih rumah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita bercakap pasal value for money, kalau kita ada 10,000, kalau kita bagi bukan cara kontraktor yang biasa ni, dia akan buat profit yang tinggi ya, 30% sampai tu. Tapi kalau kita pilih katakan tukang rumah yang biasa kat kampung umpamanya sebagai contoh ya, kita dapat value for money tu lebih tinggi daripada sistem yang ada sekarang. Sebab tu saya setuju supaya peruntukan terutama untuk wakil rakyat ni, kalau dia bagi terus dan dapat dilaksanakan dengan telus dan bertanggungjawab, dia akan memberikan penjimatan yang besar kepada negara dan rakyat di bawah akan mendapat value for money apa yang mereka perlukan. Itu Datuk minta komen daripada Bagan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pemang Pasu atas sokongan terhadap cadangan saya. Yang Berhormat boleh sebut juga dalam ucapan Yang Berhormat kemudian. Adalah penting bahawa janji-janji manifesto Pakatan Harapan ditunaikan demi memenangi keyakinan rakyat. Rakyat faham masa diperlukan untuk melaksanakannya dan tidak boleh dilakukan dalam tempoh masa 2 atau 3 tahun. Oleh itu saya harap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi mewujudkan satu petugas khas untuk meneliti sejauh manakah kemajuan untuk melaksanakan janji-janji sedemikian dalam manifesto Pakatan Harapan. Adalah penting bahawa peruntukan pembangunan untuk pendidikan vernacular tidak kurang daripada apa yang diberikan oleh kerajaan lepas dan dipulihkan pada tahap yang diberikan semasa kerajaan Pakatan Harapan. Yang diminta bukanlah jumlah besar. Tak amat kecil, tak sampai pun 250 juta ringgit berbanding dengan peruntukan 55.2 bilion yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan. Puan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk merayu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengembalikan peruntukan asal yang diberikan oleh mantan Perdana Menteri dari Bera.
kepada semua ahli parlimen kerajaan. Pengurangan sebanyak 70% menjejaskan penyampaian perkhidmatan yang berkesan kepada para pengundi. Tidak ada sebarang pertikaian bila semua perbelanjaan ini digunakan demi rakyat, selari dengan dasar kerajaan. Laluan Bagan. Sekiranya ada penyelewengan, tindakan tegas boleh diambil oleh pihak berkenaan. Saya harap kerana potongan 70% menyusahkan kita sebagai ahli parlimen kerajaan. Okey, Bagan ya. Dan ini bukan sahaja saya rasa daripada pihak kami, tapi juga di kalangan menteri-menteri juga. Bagan, boleh? Terima kasih, Bagan. Seperti mana poin yang disebut oleh Bagan berkaitan dengan manifesto. Jadi janji manifesto Pakatan Harapan pada ketika itu untuk memberi peruntukan sama rata, bukan sahaja kepada pihak kerajaan, dan janji ini boleh dilaksanakan, tak perlu tunggu 3 tahun. Jadi setujukah Bagan bahawa kami di pihak oposisi juga patutnya menerima peruntukan seperti mana di sebelah kerajaan? Terima kasih. Saya pegang kepada janji-janji manifesto Pakatan Harapan. Tetapi kita kena ingat, masa diperlukan. Selagi ia dilaksanakan, saya rasa rakyat faham kalau memerlukan sedikit masa. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, saya pegang kepada janji Pakatan Harapan. Peruntukan bagi sektor kesihatan pula telah dinaikkan daripada 32.4 bilion ringgit pada tahun lepas Bagan, kepada Encik Borneo minta laluan sikit boleh? 36.3 bilion ringgit pada tahun ini. Encik Borneo minta sikit saja. Yang Berhormat Bagan, saya amat setuju dengan pandangan Yang Berhormat Bagan tadi mengenai peruntukan ahli parlimen. Khasnya bagi kita di Sabah Sarawak ini, kita memerlukan banyak bantuan kewangan dan kadang-kadang banyak masalah rakyat yang kita kena hadapi hari-hari. Saya teliti dalam belanjawan pada kali ini, butiran dalam belanjawan itu telah memperuntukkan bajet dalam butiran 93,300 dengan 93,600. Sudah ada dalam butiran dan jumlah kewangan itu telah diperuntukkan. Apalah susahnya kalau wang itu telah diperuntukkan dalam belanjawan kita? Bagi sajalah kepada wakil-wakil rakyat ahli parlimen, termasuk daripada pembangkang. Sebab dulu Yang Berhormat Tambun masa dia berkempen, dia kata kita akan adil kepada semua ahli-ahli parlimen. Dalam manifesto telah disebut. Terima kasih. Jadi saya merasakan perkara ini perlu dipalusi, bantulah semua wakil rakyat. Terima kasih. Bagan sikit, Bagan. Bagan sikit. Ni. Saya faham maksud daripada Yang Berhormat Puncak Borneo. Kalau kita lihat dari segi itu buku belanjawan, memang telah diperuntukkan. Tapi kita pun kena terima hakikat. Itu ialah yang disyorkan. Akhirnya perbelanjaan sebenar terpulang kepada kemampuan pihak kerajaan persekutuan. So di sinilah saya minta, sebelum kita nak pergi kepada pihak pembangkang, di mana kita sebut ada dalam janji manifesto, kita uruskan dulu peruntukan untuk ahli-ahli parlimen kerajaan. Bagan. Kalau ahli parlimen kerajaan pun tak cukup, macam mana kita nak cakap yang lain lagi? Bagan. Tapi di sini saya ingin tegaskan, saya pegang kepada apa yang kita janjikan dalam manifesto Pakatan Harapan. Dan sekiranya kita perlukan sedikit masa untuk tunaikannya, saya rasa rakyat akan faham. Asalkan ia ditunaikan pada akhir penggal kerajaan perpaduan. Saya nak balik, saya minta maaf, saya masih ada teks ucapan yang lebih. Saya ingin Sikit, Bagan. dalam sektor kesihatan, Bagan kena setuju dengan saya poin ini ingin sebab memohon lepas ni Bagan nak jadi pembangkang, pembinaan nanti kena minta hospital juga. baru di Kampar. Sila duduk. Pembinaan hospital baru di Kampar, seperti mana yang diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi dibatalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, dan juga menaik taraf semua hospital dan klinik kesihatan di Pulau Pinang, khususnya klinik kesihatan Bagan, Hospital Besar Pulau Pinang, Hospital Seberang Jaya, Hospital Balai Pulau dan juga Hospital Sungai Bakap dalam kawasan Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri. Bilangan pesakit yang melonjak meminta rawatan dalam hospital kerajaan pasca COVID ini memang di luar jangkaan.
Puan Yang Dipertua, saya juga minta pencerahan tentang kemajuan pembelian vaksin COVID-19 yang tidak teratur tanpa mematuhi prosedur sehingga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengarahkan satu kertas putih disediakan. Adakah benar bahawa 11 juta dos vaksin terpaksa dilupuskan dengan kerugian kepada kerajaan sebanyak 1 bilion ringgit? Saya harap kertas putih boleh disediakan dengan masa yang paling singkat. Pada masa yang sama, ada banyak berita tentang kesan sampingan bergejala oleh penerima suntikan vaksin Pfizer. Apakah tindak balas pihak kementerian terhadap pesakit tersebut untuk membolehkan syarikat berkenaan disaman demi menuntut ganti rugi kepada mereka pesakit yang bergejala? Di samping itu, kos perolehan oleh kerajaan jauh lebih tinggi berbanding dengan harga yang boleh diperolehi oleh pihak swasta. Apakah langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini dan mengurangkan kos kepada kerajaan? Puan Yang Dipertua, negara kita menghadapi krisis pekerjaan kesihatan, khususnya jururawat yang terlatih dan berpengalaman. Yang berpengalaman bukan sahaja di hospital kerajaan tetapi juga di hospital swasta amat berkurangan. Sejauh manakah kelumpuhan yang harus diatasi demi mengurangkan aliran jururawat ke luar negara? Kalau ini tidak diatasi, saya rasa kita punya perkhidmatan akan tergugat dalam masa terdekat. Bagan, saya nak minta Masyarakat Kampa belakang. Terima kasih Bagan. Bagan, saya nak minta tanya satu soalan yang mudah. Adakah Bagan bersetuju tentang Hospital Kampa jika pada 2020 kerajaan Pakatan Harapan tidak tumbang dan tidak ada kerajaan tebuk atap, pada hari ini Hospital Kampa telah pun siap dibina, mula dibina. Adakah Bagan bersetuju? Memang kerana ini pun telah diumumkan oleh saya semasa saya jadi Menteri Kewangan dalam Belanjawan 2020 bahawa Hospital Kampa telah pun diluluskan dan saya percaya hari ini pembinaan sudah pun berjalan. Kita harap Kementerian Kesihatan boleh menimbang semula cadangan sedemikian yang malangnya dibatalkan oleh pihak Kerajaan Perikatan Nasional. Puan Yang Dipertua, masyarakat kian menjadi masyarakat warga emas berusia, termasuk ramai daripada yang berhormat di sini. Oleh demikian, mereka perlukan penjagaan berlainan. Oleh demikian, mereka perlukan penjagaan yang berlainan. Bukan sahaja sekadar rawatan perubatan, tetapi dalam aspek penyeliaan menjalankan keperluan berfungsi harian. Saya harap pihak kerajaan boleh mulakan satu dasar baru bagi warga emas seperti mana yang digariskan dalam manifesto Pakatan Harapan. Puan Yang Dipertua, saya juga ingin merayu agar cukai jalan atas talian sebanyak 10% untuk barangan bernilai rendah atau low value goods bawah RM500, baik daripada pembeli dalaman domestik atau luar negara, dihentikan seketika sehingga dunia pulih daripada kelembapan ekonomi. Cukai jualan 10% atas talian ini yang diperkenakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional tidak harus menambah beban cukai ke atas mereka yang membeli low value goods kurang daripada RM500. Kerana kebanyakan terdiri daripada golongan orang muda dan berpendapatan rendah. Dan kita pun juga harus galakkan perkembangan ekonomi digital. Saya juga ingin merayu agar pengecualian cukai ke atas pendapatan daripada punca luar negara kepada pemastauti di Malaysia tidak ditarik balik tetapi tetap dilanjutkan sekurang-kurangnya sehingga pertumbuhan ekonomi pulih demi menggalakkan lebih banyak kemasukan aliran dana. Sekiranya dilaksanakan penarikan balik pengenaan cukai ini, ia akan sedikit sebanyak menjejaskan kemasukan aliran dana dari luar negeri, khususnya daripada Singapura dan negara serantau yang diduduki oleh rakyat Malaysia yang ramai. Insentif aliran masuk dana harus diberikan, bukannya dihukum. Sebarang cukai baru harus dilaksanakan secara berhati-hati.
dari segi kuantum dan pendekatan atau metodologi supaya ia tidak menjejaskan volume perniagaan dan tidak terlalu tinggi sehingga rakyat Malaysia akan membelinya di luar negara atau negara jiran. Memang cukai progresif seperti mengenakan cukai yang lebih kepada golongan yang berada, contohnya cukai mewah, disokong. Tapi janganlah terlalu tinggi atau terlalu berat sehingga mencetuskan aliran tukaran wang asing ke negara jiran. Kerana mereka boleh pergi ke negara jiran baik di Thailand, Singapura atau negara-negara yang lebih jauh untuk membeli barangan sedemikian. Dan akhirnya kita akan rugi. Seperti yang kita sebut, apabila kita haramkan sesuatu, kita mesti ada keupayaan menguatkuasakannya. Apa gunanya kita haramkan sesuatu bila pasaran gelap terus bermaharajalela, baik dalam aspek barangan rokok ataupun perjudian. So apabila sesuatu diharamkan, yang paling gembira ialah mereka yang terlibat dalam pasaran gelap. So sekiranya penguatkuasaan kurang, amat sukar sekali untuk kita menambahkan cukai ataupun membolehkan tujuan-tujuan tertentu dicapai. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin buat satu pertanyaan. Kerana selepas belanjawan dibentangkan, saya balik ke kawasan saya dan saya melawat surau-surau. Nah, saya berbincang kepada Tok Siap, imam dan sebagainya. Nah, saya ingin tanya, sama ada sumbangan RM600 kepada Imam Bilal, Tok Siap, Noja Mabud, Guru Kafar dan Guru Takmir diberikan juga kepada surau-surau atau hanya kepada masjid saja? Kalau ini hanya kepada masjid, bolehkah saya canangkan jumlah 600 ini diberikan kepada setiap surau, bukan setiap orang, supaya ia dapat dibahagikan kepada ahli-ahli ataupun sukarelawan. Kerana surau-surau ini dianggotai oleh sukarelawan. Kita pun mendekati masyarakat Muslim dalam kawasan kita. Itu sebab saya menang kawasan saluran 1 hingga 5. Hanya 6-7 kalah saja di kawasan kampung. Kerana kehebatan TikTok membuat fitnah. Memang hebat sama sekali. Akhirnya, saya ingin menekankan kedaulatan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri berdaulat di mana rakyat mempunyai kuasa. Ada masa lagi? Boleh minta sikit pandangan? Berkaitan Pulau Pinang, berkaitan air Pulau Pinang. Boleh ya? Boleh. Air? Boleh. Ya. Nanti saya habis ni dulu boleh tanya. Okey. Saya sebut ini penting. Akhirnya, saya ingin menekankan kedaulatan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri di mana rakyat mempunyai kuasa menentukan kerajaan negeri dan hala tuju di bawah naungan kerajaan dan perlembagaan persekutuan. Saya amat kesal dengan kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah yang menyakiti hati rakyat 1.7 juta rakyat negeri Pulau Pinang dengan meragui dan mempertikaikan kedaulatan negeri Pulau Pinang. Ucapan yang menghasut ini mengapi-apikan sentimen ekstremis kerana mempertikaikan keabsahan perlembagaan persekutuan yang memberi bentuk nyawa, nanti saya bagi. Saya habis ayat ini dulu. Yang memberi bentuk nyawa dan juga kuasa perundangan kepada negeri Pulau Pinang sebagai negeri yang berdaulat di bawah perkara 1-2 perlembagaan persekutuan. Kalau tak percaya, tengoklah Federal Constitution. Termaktub di sini. Negeri Pulau Pinang adalah negeri berdaulat. Beritahu Sanusi, jangan main-main dengan negeri Pulau Pinang. Tak main. Atas pentas dan undang-undang apa Menteri Besar Kedah boleh meragui kedaulatan negeri Pulau Pinang. Beliau bukan pakar undang-undang. Dan seharusnya wajar dan waras mendapat nasihat daripada pakar perundangan sebelum membuka mulut menyerang kedaulatan negeri Pulau Pinang. Beliau secara tidak langsung mempertikaikan kuasa yang di-Pertuan Negeri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kita semua kena bertegas
mempertahankan hak-hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya Perlembagaan Persekutuan boleh diragui dan dicabar sedemikian rupa oleh seorang yang tidak lain tidak bukan seorang kuat ahli politik seperti Menteri Besar Kedah. Sampai nak sapu bersih semua negeri-negeri. Negeri Pulau Pinang pun nak tawan. Tapi pada masa yang sama meragui kedaulatan negeri pula. Ini saya rasa sudah melampau. Ini saya rasa tidak bertanggungjawab. Dan saya harap rakan-rakan di sini boleh meminta beliau menarik balik tuduhan liar dan tidak bertanggungjawab. Baca balik sejarah Kedah. Jangan main-main. Bagan, kita pun Air pun tak bayar cakap lebih. Air pun tak bayar. Bayar air dulu. Okey, Jangan main-main dengan Bagan. Tanya apa sayang lu ayang. ini adalah Bagilah. dan keabsahan yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan. Jangan Bagan bagi. dipertikaikan. Saya habis dulu. Sabar. Habis dulu. Sekiranya Perlembagaan Persekutuan boleh diragui dan dicabar sedemikian rupa, maka hak-hak lain akan dapat musibah atau kecelakaan serupa, khususnya rakyat yang selalu dibomok sebagai lawan dalam ucapan kebencian. Sila Yang Berhormat Penang. Terima kasih. Yang Dipertua, terima kasih. Kak Teh tak apa Kak Teh, saya nak ni bersama dengan Bagan Kak Teh. Okey, saya nak tanya, sampai sekarang ini adakah Pulau Pinang membayar pajakan kepada negeri Kedah daripada perjanjian tahun 1869 di antara bila pajakan bermakna Baca perlembagaan lah. ya, pajakan adakah masih bayar sampai sekarang? Itu saja saya nak tanya. Kalau bayar maknanya kita boleh berbincanglah. Terima kasih. Pulau Pinang tak pernah bayar. Bayaran dibuat oleh Kerajaan Persekutuan. Semasa saya jadi Menteri Kewangan. Tak betul tu Bagan. Saya habis dulu. Tak betul. Jangan kelirukan Dewan. Saya jadi Pulau Menteri Pinang bayar Kewangan, pajakan. Saya naikkannya daripada 10,000 kepada 10 juta. Itu 10,000 tu pajakan Tapi tu. sekarang ialah kita bincang tentang keabsahan Perlembagaan Persekutuan. Mengapa mempertikaikan kedaulatan negeri? Kedaulatan negeri adalah dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita pertikai pajakan. Kita minta pajakan dinaikkan. Faham macam mana Jangan boleh kelirukan mencabil Dewan. negara dan negeri. Siapa yang Kita Itulah turunkan saya sebut suhu sikit. confused, keliru. Sebab you Yang kata bayar macam ialah tu, kita satu kena warisan jawab. daripada sejarah. Tapi Bagi bila laluan, kita Bagan. sebut tentang undang-undang, Bagan kita kelirukan sebut Dewan. Bagan bagi kedaulatan. laluan. Ini tidak Saya nak boleh perbetulkan diragui. fakta. Ini tidak boleh dipertikaikan. Kerajaan Pasal Persekutuan bayar pajakan bagi dengan pihak nyata sekali. Pulau Pinang. Pulau Pinang Kerajaan adalah Persekutuan negeri bayar 10,000 yang dulu berdaulat. 10 juta sekarang Tidak bagi boleh pihak kerajaan Pulau dipertikaikan. Pinang. kita tak pertikai kedaulatan, kita Masih pertikai pajakan dinaikkan. betul. Tak Ahli-ahli yang berhormat, Peraturan Bersyarat 37(1), seseorang ahli tidak boleh mengganggu ahli yang sedang bercakap. Teruskan, Yang Berhormat Bagan. Itulah. Siapa yang makan cili Bagan dia bagi rasa dekat pedas Sik. lah. Biasa. Bagan. Saya nak minta penjelasan. Bagilah. Marilah. Dah lah tu dia tak Bagan, bagi. mari. Yang Berhormat Sheikh, sila duduk. Marilah kita bersatu mengalahkan kuasa ekstremis dan rasis dengan mengangkat status Point order ekonomi yang rakyat point order dan tuan yang menjaminkan dipertua. masa depan Point anak order. kita. Point order yang Kerana dipertua. kita semua anak Malaysia. Point of order yang dipertua. Point order. 36.6. Saya baca. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa ahli lain. Ataupun Ahli orang mana? lain. Mana ada? Ahli mana? Apa pasal terasa lebih ni? Good try Yang Berhormat Kumawasu. Good try. Banyak makan garam. Banyak makan garam tu. Pulau Pinang banyak lagi Tapi makan budi hakikatnya Kedah. ialah- Bagan, bagi dekat sikit. Hakikatnya ialah Bagan. sekiranya Bagan Yang takut. Berhormat Bagan, sila gulung. Menteri Besar Kedah mau mainkan sentimen, membelakangkan Saya nak jawab ni. Perlembagaan Bagi Persekutuan. Sik jawab. Saya rasa mereka boleh cuba. Mereka boleh cuba tawan Pulau Pinang.
Tapi rakyat Pulau Pinang tahu siapa yang membela kedaulatan negeri mereka. Pulau Pinang akan ditawan oleh PN. Sekali lagi saya menyatakan sokongan ke atas Belanjawan 2023. Point order lagi Saya- sekali. Puan Yang di-Pertua. Ayo, buang masa ni. 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jatuh. Mana ada keliru? Kubang pasu je keliru. Orang yang dituduh itu Keliru, tidak ada di sini. Ada yang dituduh. Tak ada di Mana sini. ada yang Tuan. dituduh. Sebut orang yang tak sebut pun. Menteri Kubang Besar tak pasu sebut keliru. macam tu. Ini saya ada klip video di mana Menteri Besar Kedah menyatakan kedaulatan negeri Pulau Pinang diragui. Ini black and white, tak boleh lari punya. Ada klip video. Saya pun telah menyatakan secara terbuka di luar. Kalau beliau berani cakap saya tak cakap benar, tolong saman sama saya. Berani tak? Berani tak? Menteri Besar Kedah. Halah ini. Yulah saman dia. Cakap fitnah lepas ini tak Bagan mau berani akui. saman dia. Susah betul. Kita rujuk kepada Belanjawan 2023. Hanya bila kita memastikan ekonomi negara naik, kos sara hidup diturunkan, bahawa rakyat percaya bahawa masa depan adalah lebih cerah, kita akan dapat mengalahkan mereka yang kuat buat fitnah, main sentimen, dan pastikan bahawa mereka tidak akan berjaya mempengaruhi rakyat dengan fikiran dan juga pandangan yang kolot dan juga primitif sekali. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih.